Nah, jadi maksud di sini adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam perbuatannya, dalam amalannya, maka Allah akan terima. Allah akan beri ganjaran kepadanya. Baik, Ibnu Abi Hatim diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya, baik. Nah, dia kata sungguh, dia kata bila aku merasa yakin bahawa Allah Ta'ala menerima salatku, ni pernah kata Abu Darda tak? Dia cerita pada sahabat lain tak? Dia kata aku yakin apabila Allah Ta'ala terima salatku, maka itu lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Dia nak nampak tak? Amalan tu bila Allah terima itu lebih baik daripada dapat harta benda. Orang ramai sekarang lah, sembahyang pun tak peduli. Nah, tak kisah pun sembahyang tu diterima tak? Dia nak kedudukan saja. Kenapa katanya kepada sahabat lain? Sebab sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Allah firman tadi tak? Ya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sehingga Allah hanya terima korban ataupun amalan tadi dari orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Nampak tak? Jadi kata Abu Darda tak? Dia lebih suka Allah Ta'ala terima solat dia. Ketika dia solat tu Allah Ta'ala terima, makbul. Ya? Itu lebih disuka daripada dapat kesenangan dunia walaupun sebanyak mana pun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi lagi muliakan tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimah, para jemaah yang dikasihi, dirahmati lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh kebahagiaan keberkatan ini kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan kasih sayang, rahmat, inayah, taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardu subuh berjemaah dan dapat kita meneruskan dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah sebagai kita meneruskan, kita lihat surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Surah Maidah ayat yang ke-27. Baik, sebelum itu kita lihat pertalian ayat-ayat apa cerita-cerita yang lepas dengan cerita yang akan datang pada pagi ini ya. Baik, jadi setelah mana Allah Taala menceritakan sifat kedegilan Bani Israel dan derhakanya mereka kepada perintah Allah terutama Nabi Musa yang salam untuk memerangi kaum Jabbarin tu, mereka yang berada di Baitul Maqdis ya. Maka di sini Allah Taala datangkan pula kisah dua orang anak Nabi Adam tentang penderhakaan salah seorangnya tu iaitu cerita Qabil dan Habil. Cukup ini cukup makruf bagi kita dah. Di mana Qabil yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka ini, Qabil Habil perintahkan mereka ini supaya taat kepada apa yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Tu ni cerita sebenarnya kita tak puas hati. Kita tak puas hati ada. Hinggalah Qabil ini
Tak. Ha. Yang Qabil ada apa? Tu. Yang mana Allah Taala perintahkan mereka ini apa di antaranya apa? Mengeluarkan zakat kan? Ada yang Allah terima, ada yang tak terima. Allah tunjukkan sejak awal lagi. Sebab mereka inilah manusia yang awal yang ada dalam alam ini. Jadi di antara mereka itu ada yang taat pada Allah, maka ada pula yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kenapa Allah Taala ceritakan Qabil dan Habil? Apa dikaitan dengan kaum Yahudi? Sedangkan sebelum ini Allah ceritakan sifat melampau dan juga derhakanya kaum Yahudi. Jadi di sini kalau kita lihat sudut agama lah, walaupun semua tu sebenarnya sama dengan Islam, hanya syariat yang berbeza sedikit. Cuma dahulu nama dia berbeza. Dahulu kita panggil sebagai agama Yahudi. Jangan kita ingat agama Yahudi itu agama kafir. Na'udzubillah min zalik. Bukan. Dan hak yang asalnya mana? Tu memang datang daripada Allah Taala. Yahudi, Nasara, kemudian barulah dapat title Islam yang terakhir. Nak tunjuk kan? Hak agama ni bukan ada satu perubahan kita yang drastik. Maknanya agama hak Yahudi itu macam lain, kita ni macam lain. Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Setak semua mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Taat beribadat hanya kepada Allah, ikut apa yang oleh setiap nabi yang diutuskan. Sama. Okey. Jadi perkaitannya keletihan inilah Allah jelaskan Yahudi ini mereka macam cerita antara Qabil dengan Habil itulah. Adalah manusia yang pertama derhaka di muka bumi ni. Manusia yang pertama yang derhaka di muka ni. Sudut agamanya memang kalau kita lihat sudut sejarahnya zaman Nabi Nuh tu awal lagi. Masa tu Allah tak label lagi. Tak label lagi agama Yahudi ataupun Nasara. Hanya agama itu agama fitrah. Seperti mana dibuat oleh Nabi Adam alaihissalam. Memang ada dah derhaka pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya. Tapi nak cerita ni kelompok yang besar. Yahudi sebab kelompok yang besar sebab mereka ni adalah di antara yang paling ramai sekali anbiya yang diutuskan di kalangan mereka. Kalau kita lihatnya memang selalu galur mereka ni daripada Nabi Ibrahim dan bermulanya pada cucu Nabi Ibrahim. Tu Nabi Yaqub alaihissalam yang dikenali sebagai Israel. Daripada situ ya. Dan sebab itu semua nabi-nabi yang Allah utuskan Rasul tak ada lain melainkan puak Yahudi belaka. Jadi kelompok mereka yang ramai. Jadi sinilah Allah nak tegur supaya kita ni yang sekarang ni umat Islam jangan jadi macam orang yang ada kitab tapi membelakangi kitab, ya. Jadi mereka lah orang yang pertama sekali derhaka kepada Allah Taala di muka bumi ini. Ya. Maka Allah Taala tunjukkan seolahnya mereka ini seperti mana perbuatan perbuatan apa yang dilakukan oleh Qabil itu iaitu dia sanggup membunuh saudaranya. Sanggup membunuh saudaranya semata-mata kerana mengikut hawa nafsu. Mengikut hawa nafsu tadi. Baik. Jadi Allah Taala menyerupakan Yahudi ni macam itulah pelaku yang pertama sekali yang sanggup bunuh saudara sendiri. Kalau kita tengok sekarang ni ramai mana kan? Dah puluhan ribu dah di Palestin yang menjadi mangsa kekejaman Israel tadi. Allahu Akbar. Itu untuk pertalian antara slot yang kita ambil ini dengan slot yang yang telah lepas tadi. Baik. Jadi Allah Taala menjelaskan akibat yang buruk daripada kejahatan, kedengkian dan kezaliman dalam kisah dua beradik daripada anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Yang mana salah seorangnya sanggup menganiaya hingga membunuh saudaranya tadi kerana jahat dan dengki kepadanya. Sebab apa? Berkenaan dengan nikmat yang Allah kurniakan kepadanya dan diterima korban kerana dia adalah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang dibunuh itu mendapat keuntungan dan dihapuskan dosanya, dimasukkan ke dalam syurga pada hari kiamat nanti. Sementara yang membunuh pula adalah orang yang rugi, akan kembali ke akhirat membawa kerugian apa yang dilakukan di dunia dan juga azab di akhirat nanti. Jadi insya-Allah kita masuk kepada tafsiran ayat demi ayat insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Baik, dalam ayat ni Allah berfirman, jadi Allah Taala ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Mereka tu siapa? Kita kena faham, nanti saya akan tafsir. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam, iaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenar. Maksudnya cerita yang sebenar. Makna sini Allah Ta'ala perintahkan ceritakanlah kepada orang-orang yang bersifat bersifat apa? Bersifat ada sifat dengki, suka menilai orang lain. Yang dimaksudkan di sini adalah ditujukan kepada cerita ni khas untuk Yahudi. Zaman tu khas untuk Yahudi. Dan juga waktu Yahudi hak asalnya. Tapi kemudian sampai bila-bila pun orang yang serupa dengan mereka. Orang yang apa? Sifat suka zalim, menganiaya orang lain. Sifat suka ada dah. Itu tentang kisah dua anak Adam, iaitu Habil dan Qabil. Sebenarnya telah disebutkan cerita ni lah oleh kebanyakan daripada kalangan ahli salaf dan khalaf. Cerita dua anak ni tak ada lain, walaupun nama tak ada, cerita dia adalah Qabil dan Habil tadi. Baik. Baik, jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita sini, supaya Nabi SAW memperingatkan kepada sifat Yahudi yang hasad dengki. Yang hasad dengki pertama sekali, tak boleh terima kebenaran. Nabi Muhammad telah diceritakan sifat baginda dalam kitab-kitab mereka. Itu Nabi yang terakhir. Mereka tak boleh terima. Mereka tak boleh terima. Malahan, nampak tak? Bukan sekadar mereka tak boleh terima, malahan mereka lakukan fitnah dan macam juga cerita Qabil Habil sehingga nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah apa? Nampak cerita yang selok ini sama apa yang berlaku pada yang zaman hak Yahudi yang dahulu. Tak lari mereka ni daripada sifat sifat dengki mereka itu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam begitulah zaman hak sebelum ni sifat melampau mereka. Dan Allah kaitkan sama dengan cerita Qabil dan Habil tadi. Baik, jadi Allah ceritakan cerita ni bil haq, dengan kebenaran, cerita yang sebenar. Baik, di sini juga kenapa Allah ceritakan dengan perkataan bil haqqi, dengan kebenaran? Sebabnya ini kita kembali pula zaman Nabi SAW. Orang musyrikin Mekah, mereka pernah menuduh Nabi SAW. Dia baca Al-Quran ni sebab ada cerita dan sebagainya kan. Mereka mengatakan Rasulullah dia buat cerita-cerita dongeng. Cerita dongeng ataupun cerita purbakala. Cerita purbakala. Yang mereka tidak menganggap Al-Quran ni datang pada Allah Ta'ala. Seolah macam cerita ni cerita nenek moyang. Padahal ini adalah Al-Quran yang Allah turunkan sebagai apa? Peringatan kepada umat Islam, umat Nabi SAW. Baik, bil haqqi, dengan kebenaran, maksudnya dengan jelas. Tuan-tuan, dengan jelas. Maknanya tiada kesamaran, tiada pendustaan, tiada keraguan, tiada perubahan, tiada penambahan dan pengurangan. Cerita seperti mana yang telah berlaku pada zaman tersebut. Apa dia? Baik, samalah kalanya Allah Ta'ala peringatkan banyak dalam Quran. Allah sebut bil haqqi, nak cerita apa? Supaya tiada keraguan tentang Al-Quran. Baik, dan surah Ali Imran Allah berfirman, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Bukan daripada Nabi, tapi datang daripada Allah. Dan surah Al-Kahfi pun sama. Allah sebut cerita dah, dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fi yamtarun. Ini surah Maryam, saya silap tadi. Ini surah Maryam tadi. Baik. Surah Maryam ayat 34 Allah sebut itulah Isa putera Maryam yang mengatakan perkataan yang benar,
yang mereka berbantah-bantah tentang kebenarannya. Sama juga cerita orang Yahudi. Sebab mereka menolak kebenaran. Orang Yahudi ni memang menolak kebenaran. Sekarang kita hidup zaman sekarang pun kita boleh nampaklah apa yang dilakukan oleh Yahudi sekarang, nampak? Memang mereka betul-betul menolak kebenaran. Ya? Cuba lihat. Mereka melabelkan saudara-saudara kita orang Palestin, orang Islam sebagai apa? Pengganas. Mereka yang melabel. Tapi siapa yang ganas? Siapa penceroboh? Siapa yang zalim? Memang jawapannya ada pada mereka sendiri. Okey. Jadi kisahnya, di antara kisah antara untuk Qabil dengan Habil ni. Qabil dan Habil ya. Sebenarnya yang tersebut di kalangan ulama-ulama salaf kalam mereka menceritakan baik Allah mensyariatkan kepada Nabi Adam. Ini zaman Nabi Adam sebab zaman Nabi Adam tak ramai lagi. Tak ramai lagi manusia dah. Masa itu syariat agama supaya menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-lakinya kerana keadaan darurat masa itu sebab orang tak ramai lagi. Jadi anak zaman sekarang tak boleh, haram. Mazhab mana pun semua haram mereka tak boleh kahwin adik-beradik zaman Nabi Adam sebab darurat tak ada orang ramai kita. Baik, dikatakan isteri Nabi Adam, Hawa, setiap kali dia melahirkan maka dia akan lahirkan anak kembar. Anak kembar, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Setiap kali dia lahir. Mana sekali pun anak dua. Itu manusia cepat ramai sikit tu. Cepat ramai dua dah. Baik jadi syariat ketika itu Nabi Adam salam menikahkan anak perempuan yang lahir daripada satu kehamilan dengan anak lelaki yang kepada kehamilan yang lain. Bukan hak kembar. Kembar tak boleh. Hak kembar tak boleh. Okey, tengok. Bila kita kembar tak boleh ni, syariat dan Islam ada tak? Ya. Sebagai contohnya, bukan nanti kembarnya. Seorang tu nak kahwin dengan orang perempuan, satu keluarga ada dua beradik. Tak boleh kahwin dua-dua serentak. Walaupun mereka kembar sekalipun. Ambil seorang dulu boleh. Nanti lain kali mati seorang ke ataupun cerai, boleh seorang lagi. Nampak tak? Ada syariat sejak dulu okey. Tak boleh yang kembar tadi. Okey, baik. Jadi ketika mana ni cerita dah. Cerita mana ketika saudara kembar Habil. Habil ni ataupun ni Habil ni hak yang baik ni. Habil hak baik ni. Saudara kembar Habil itu tahu. Muka paras dia tu kurang cantik sikit. Biasalah kita fahamlah. Kurang cantik sikit dah. Sedangkan saudara perempuan yang kembar kepada Qabil lebih cantik rupanya. Lebih cantik dah. Jadi dalam hal ni pertama ni Qabil. Qabil dia nak kahwin dengan kembar dia. Nak kahwin dengan kembar tu, dengan dia sendiri. Dia tak nak maksud dia tak berkenan, tak setuju. Nabi Adam serahkan kepada Habil. Namun sebab syariat ketika itu tak boleh. Jadi Nabi Adam salam menolaknya. Baik. Dan dalam hal ini dikatakan oleh dalam cerita tersebut oleh ulama salah juga. Baik, jadi orang susah kan sebab anak beranak sendiri lah. Jadi dalam hal ni maka Nabi Adam syaratkan kepada mereka. Syarat kepada mereka kepada Qabil dan Habil. Iaitu supaya mereka keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Okey dah. Di sini apa dia? Habil baik, Habil ni dia pelihara kambing. Habil pelihara kambing. Sementara Qabil pula dia bercucuk tanam. Bercucuk tanam tu. Jadi zaman dulu nak bagi pada siapa? Zaman dahulu keluarkan zakat tu dia seperti mana harta ghanimah sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan datang api dari langit akan mengambil. Tu api dari langit akan datang mengambil tadi. Baik. Disyaratkan oleh Nabi Adam, barang siapa yang korbannya diterima tadi, zakat diterima, sedekah diterima, maka wanita tu untuknya tu yang cantik dah untuk dia. Tu buat susah nak buat apa putusan tadi. Baik, maka Allah Taala menerima korban daripada Habil. Daripada Habil tadi dan tak terima daripada Qabil. Okey, saya kaitkan apa? Kambing kan. Kambing yang dipelihara oleh Habil ini
Nah, diangkat. Diangkat. Dan inilah juga yang kebanyakan dikatakan oleh ahli tafsir dan ulama, kambing inilah yang Allah turunkan semula. Bila mana? Bila mana peristiwa Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail. Kambing ni. Kambing yang dipelihara oleh Habil. Ya. Sebab tu kambing ini dikatakan kambing yang ya Allah kurniakan gantikan Nabi Ismail kan. Kambing tu besar lagi gemuk. Inilah yang dipelihara oleh Habil tadi. Baik dah. Tu. Jadi apa? Inilah yang menyebabkan tak puas hati. Ya, yang tak puas hati. Jadi apa dia? Nampak? Dia nak kepada pasangan ada kembar dia, tak boleh. Kemudian yang korban dia tadi tak diterima Allah. Maka sifat dengki tu ada. Ini juga ingatlah Allah nak ceritakan kepada kita dah. Dua beradik. Sebab tu sifat dengki ni dia bukan kira. Kalau dua beradik pun boleh berlaku. Kita tengok kalau zaman sekarang kat mana yang paling dahsyat sekali? Pembahagian harta pusaka. Tengok dalam pembahagian harta pusaka dah. Ramai dak bergaduh sebab apa? Tak puas hati. Ada hak dengki pun ada. Ya tahu, sama adik-beradik tak? Ya. Inilah sifat yang Allah Taala tunjukkan dah ada sejak zaman Nabi Adam lagi dah. Dah lama dah. Kena jagalah sifat ni, sifat mazmumah. Sifat mazmumah tadi. Okey tak? Aku ni ada lagi cerita yang diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini pun serupa dia. Tu saya ringkaskan serupa macam tu dia. Seperti yang saya ceritakan itu memang dah makruf dah. Kalau kita dengar daripada kuliah-kuliah ustaz lain pun sama saja tu. Okey baik. Jadi hak sini, jadi Allah peringatkan tadi supaya kita ini mengambil pengajaran. Pengajaran tak? Dengki itu boleh berlaku walaupun adik-beradik. Nampak tak? Dan nampak korban ataupun sedekah, zakat sebagainya yang ikhlas saja Allah terima. Jadi makna buat amal ibadat hendaklah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak jadi macam peristiwa Qabil lah. Rugi. Dunia ada rugi, akhirat sudah. Tu. Malahan cerita pembunuhan Qabil kata Habil yang Allah cerita dalam Al-Quran tentang puak Yahudi antara bangsa yang suka bunuh pun, itulah Allah ceritakan mereka ini mengikut dia panggil sunnah Qabil. Sunnah tapi bukan sunnah Rasulullah Sunnah ni mana perbuatan Qabil. Sebab Qabil lah orang pertama sekali bunuh manusia di dalam dunia ni. Dan Habil lah manusia yang pertama mati terbunuh tu dalam peristiwa kehidupan manusia tadi. Okey dah. Baik, jadi Allah ceritakan cerita ni tadi. Idh qarraba qurbanan fataqubila min ahadihima wa lam yutaqabbalu min al-akhar. Cerita tadi Allah ceritakan sini, maka diterima ketika keduanya mempersembahkan korban. Tadi bagi korban tu macam zakat bagilah. Maka diterima di salah seorang mereka iaitu Habil. Ada berkata itu Habil lah. Dan tidak diterima pada yang lain. Yang lain maksudnya saudara dia tu Qabil. Qala. Kata Qabil. Kata Qabil ni dia berkata kepada siapa dia? Dia berkata kepada Habil. Dia zahirkan terus perasaan apa? Perasaan dia tak puas hati dia tadi ataupun dia buat keluar kedengkian yang ada dalam hati tadi. Dia kata apa? Tu qala la aqtulannak. Kata Qabil, aku pasti membunuhmu. Dia beritahu dah jelas-jelas sekali. Dia nak bunuh Qabil. Allahu akbar. Sebab apa tadi? Sebab pertama sekali kita nampak tak? Dia nak kahwin dengan kemar dia tak boleh. Kemudian korban dia pun tak diterima tadi. Jadi laqtulan ni seolah macam dia bersumpah. Sebab lam tu untuk takkid dia syarat tu. Pasti aku akan bunuh engkau. Dengan kata lain tak dapat tidak dia akan bunuh Habil sebab dia nak kembar dia tu juga. Allah. Itu apa? Nampak tak sifat kedengkian yang ada pada Qabil tadi. Baik. Jadi maka Allah Taala ceritakan hal ini semua. Qala. Baik, ini kata siapa ni? Qala ni kembali kepada Habil. Kembali juga kepada Habil.
Jadi dia seolah macam nasihatkan juga tu. Dah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Itu lah. Dah. Sebab apa? Asal dia kata, janganlah dengki lah. Siapa yang bertakwa, Allah terima. Kalau tak takwa, Allah Ta'ala terima. Itu saya maksudkan apa? Ikhlas tadi dalam setiap perbuatan amalan kita. Jadi maksud di sini adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam perbuatannya, dalam amalannya, maka Allah akan terima. Allah akan beri ganjaran kepadanya. Baik, Ibnu Abi Hatim diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, katanya, baik, dia kata sungguh, dia kata bila aku merasa yakin bahawa Allah Ta'ala menerima salatku, ni pernah kata Abu Darda tak, dia cerita pada sahabat lain tak. Dia kata aku yakin apabila Allah Ta'ala terima salatku, maka itu lebih aku sukai daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Dia nak nampak tak? Amalan tu bila Allah terima itu lebih baik daripada dapat harta benda. Orang ramai sekarang lah, sembahyang pun tak peduli. Tak kisah pun sembahyang tu diterima tak. Dia nak kedudukan saja. Kenapa katanya kepada sahabat lain? Sebab sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Allah firman tadi tak? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sehingga Allah hanya terima korban ataupun amalan tadi dari orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Nampak tak? Jadi kata Abu Darda tak? Dia lebih suka Allah Ta'ala terima solat dia. Ketika dia solat tu Allah Ta'ala terima, makbul. Itu lebih disuka daripada dapat kesenangan dunia walaupun sebanyak mana pun. Allahu Akbar. Baik. Kemudian kata ada. Jadi kalau kita lihat dalam ni Habil tadi Habil adalah seorang yang soleh. Sebab itulah korbannya diterima oleh Allah SWT. Sebab apa? Allah katakan ketakwaan tadi kerana takwanya. Sedangkan Qabil zaman tu kita tahu bukan kata jahat macam zaman sekarang sangat. Hanya tak puas hati tu jelah. Sikit je tak puas hati tu je. Yang lain tu tak ada masalah apa. Ada. Sedangkan Qabil tu mengancam untuk bunuh. Dia mengancam sebab dia kata la'aqtulannak. Dia mengancam untuk bunuh saudaranya sendiri. Baik, sedangkan tak ada pun dosa yang dilakukan oleh Habil tadi. Begitulah juga kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestin, apa salah mereka? Mungkin yang dulu dia kata puak tu serang kita dulu. Dia kata macam puak Hamas serang mereka dulu. Kita jawab balik. Siapa yang menceroboh negara siapa? Siapa yang menceroboh negara siapa? Sedangkan orang Yahudi tak ada pun tempat mereka. Tak ada tempat mereka dah. Mereka telah diusir daripada tanah Arab ni zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan kebanyakan lari pada Eropah ada sekarang ni. Dari Eropah tu. Kemudian sekarang ni dah mereka kembali semula. Nak bentuk negara mereka, nak bentuk kekuatan mereka. Ini adalah daripada ideologi Zionis. Sebab puak Yahudi tu dia ada 3 puak. Puak yang pelampai dengan puak Zionis. Okey. Baik, kemudian dijawab oleh saudaranya Habil. Dengan ayat seterusnya dijawab oleh Habil. Habil kata apa? Ada. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Allahu Akbar. Baik. Kemudian dijawab oleh saudaranya bila mana Qabil kata dia nak bunuh. Pasti dia nak bunuh. Dengan kata lain apa? Tak dapat tidak lah. Tak dapat tidak kata lain, memang akan berlaku. Akan berlaku pembunuhan tadi. Baik. Jadi berkata Habil lah. Tadi dah dia beritahu dah. Allah terima korban hanya pada orang yang bertakwa. Jadi kata kan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Jadi dia kata apa tak apa ya? Sungguh dia kata, jika kamu menggerakkan atau menghulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, kamu hulurkan tanganmu untuk membunuhku. Dia jawab apa? Ma ana bibasitin yadi ilaika liaqtulak. Aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Tu ya. Kalau kau nak bunuh aku tak akan bunuh kau. Itu jawab Habil kepada dia. Subhanallah. Ya.
Ya. Jadi kalau kita lihat tak, ini kata orang bertakwa. Sebab apa? Sebab dia takut. Ha? Sebab apa yang diperintahkan oleh Nabi Adam itu, bapa mereka, jadi Habil faham, itulah kehendak daripada Allah Ta'ala. Kita fahamlah. Sebab Nabi, para Anbiya SAW, mereka buat keputusan itu bukan semata-mata daripada diri mereka, tapi mereka mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau dengan ijtihad dari mereka sendiri, juga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Okey. Jadi macam saya sebut tadi, sebab Habil seorang yang soleh, di mana korban dia terima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika mana Qabil mengancam untuk bunuh dia, sedangkan dia tak buat satu kesalahan, satu dosa pun terhadap saudaranya itu. Jadi kata apa? Tak apa. Kalau kau nak bunuh aku, Islam macam kita tak, bunuhlah. Aku takkan bunuh kau. Dengan kata lain, aku tidak akan membalas perbuatanmu. Nak balas mana nak kena bunuh lah. Itu nak cerita ni, tak akan berperang lah. Saya tak akan berperang tadi. Tu. Dan semuanya sebab apa? Tengok akhir dia kata inni akhafullah rabbal alamin. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Iaitu Allah Taala. Allah Taala menguasai belaka. Iaitu maknanya Habil kata Qabil, aku tak akan buat seperti yang kau buat. Kau nak buat, buatlah. Kau nak buat, buatlah. Aku sedia. Aku sedia. Maknanya tak akan melawan. Zaman sekarang adik-beradik pun kalau bergaduh melawan kan. Tak apalah, itu sebab nak pertahankan tapi jadi dia tahu. Sebab apa? Maksud ni aku tetap akan bersabar. Kata Habil, aku bersabar sebab mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kata Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu, dia kata demi Allah, meskipun orang yang paling kuat, orang paling kuat kalau nak buat tadi dah, tetapi tercegah oleh sebab rasa takut, itulah warak. Nampak tak? Itu ditafsirkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, iaitu warak ni makna apa? Dia boleh buat jahat, tapi dia tak buat. Dia takut kepada Allah Ta'ala, warak. Baik. Dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini kena jaga dah. Sebab kalau tengok dalam hadis banyak. Orang Islam haram ke atas orang Islam tu ada 3 perkara. Ada 3 perkara ya. 3 perkara ingat tu dah. Pertama sekali Nabi sebut darahnya. Tak boleh numpahkan darah tanpa hak. Hartanya. Hartanya tak boleh ambil. Tanpa hak. Tanpa jual beli pemberian sebagainya. Yang ketiga maruahnya. Ni terpelihara antara setiap orang Islam sama orang Islam. Baik. Tapi ini dalam hadis sahih ada Nabi SAW bersabda, "Idza tawajjahal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar." Qalu, "Ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul?" Qala, "Innahu kana harisan ala qatl akhihi aw sahibihi." Tengok Nabi pesan apa kita tak? Jika 2 orang muslim saling berhadapan dengan pedang masing-masing. Kalau tadi kita nampak tak? Habil dia tak angkat senjata apa-apa. Yang angkat Qabil saja. Yang angkat Qabil saja. Di sini Nabi kata apa? Kalau 2 orang Islam, dua-dua pegang pedang. Dua-dua pegang pedang. Maka yang membunuh yang terbunuh masuk neraka. Subhanallah. Nampak tak? Kedua-dua tu masuk neraka, Nabi kata. Jadi sahabat pun terkejut. Para sahabat pun tanya, "Wahai Rasulullah, orang yang membunuh ini wajar masuk neraka." Logik kan? Orang yang bunuh tu masuk neraka. Lalu mengapa yang dibunuh juga masuk neraka? Mengapa yang kena bunuh tu masuk neraka? Maka Rasulullah menjawab, kerana ia juga berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Dia pun nak bunuh juga kalau boleh. Baik, tapi jangan kita kiaskan apa? Atau misalkan Israel dengan Palestin. Sebab Palestin Islam, mana Yahudi, kalau sekarang lemahkan kita semua kafir belaka ya. Tak ada yang Islam. Hak yang Islam tu yang bukan duduk di situlah. Bukan tak ada terus saya kata ada. Tapi mereka ni tak mengakulah sebagai bangsa Yahudi sebagainya. Sebab pun nak jaga. Sebab bagi orang Yahudi mesti agama Yahudi. Tu. Bukannya tak ada Islam kata. Zaman Rasulullah pun dah ada. Antaranya Abdullah bin Salam kan. Sahabatnya Abdullah bin Salam juga
dengan sahabat-sahabatnya, itu pendeta Yahudi tadi. Okey. Okey, jadi sebab tu dalam hadis tadi yang kalau kita lihat, maka Nabi kata apa? Orang yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya dalam neraka. Sebab orang yang kena yang pembunuh tu memang dia selamat, nampak selamat. Ya tak? Yang membunuh, yang dibunuh tu pun yang dibunuh tu nampak? Dia tak selamat tu sebab dia kena bunuh, tapi dia juga kena neraka sebab apa? Kalau dia hidup, dia juga akan bunuh orang yang bunuh dia. Sebab apa? Keinginan dia tak begitu. Maksud dia sama-sama Islam, dia jangan bergaduh sampai bawa kepada tahap yang demikian. Tak boleh tu. Sebab tu dia ada ayat yang lain dah. Ada yang lain. Tu pun kita dah lepas dulu tu. Okey dah. Imam Ahmad, hadis lain pula. Imam Ahmad diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ini ceritanya pernah terjadi fitnah. Ini pergaduhan Islam pada zaman Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman tak? Hinggalah Sayyidina Uthman lagi terbunuh. Dia terbunuh dah. Baik maka dia berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, aku bersaksi bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda. Dia peringatkan mereka tak? Innama satakunu fitnatunil qa'idu fiha khairun minal qa'imi wal qa'imu khairun minal mashi wal mashi khairun minas sa'i. Qala afara'aita in dakhala alayya baiti fabasata yadahu ilayya liyaqtulani qala kun kabni adam. Subhanallah. Nampak tak ini yang peristiwa daripada zaman Sayyidina Uthman laku fitnah sama umat Islam kan? Khalifah tu, khalifah juga dibunuh. Baik, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Nampak ada ceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain tak? Masa bila berlakunya pun Sayyidina Uthman tadi, dia bersaksi tak, dia pernah dengar sabda Rasulullah ni. Sabda Rasulullah, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah. Tapi dah jadi dah tu zaman Sayyidina Uthman. Nabi kata akan jadi. Sebab itulah kata ulama, hadis-hadis pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, apa dikata al-baginda tersebut berlaku. Ada yang telah terjadi hak zaman baginda sendiri pun ada, hak zaman yang selepas itu pun ada. Tengok zaman sekarang pun kita banyak daripada hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu tadi. Nabi kata sesungguhnya akan terjadi fitnah di mana orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Tu dia disebabkan apa? Orang yang cepat buat kejahatan tu. Mana orang duduk, orang tak buat. Tu. Baik, jadi Sa'ad bertanya. Sa'ad bertanya kepada sahabat dia. Apakah pendapat kamu jika seseorang masuk ke rumahku lalu membentangkan tangannya, menghulurkan tangannya kepadaku untuk membunuhku? Tidak. Pernah Sa'ad bertanya kepada Rasulullah. Tu dia tengok dia pernah betul. Maka Rasulullah menjawab, jadilah kamu seperti putera Adam. Putera Adam maksudnya Habil. Pada saat akan dibunuh oleh Qabil. Maksudnya dia tak akan bunuh. Baik, ini kalau sama-sama hak Islam tadi. Tapi zaman sekarang kita tahu orang buat sekali dia nak buat 10 kali. Itu yang jadi dah. Makna apa? Orang yang kena tu lebih zalim lagi daripada orang yang buat tadi. Allah Akbar. Baik, baik, kemudian ini peristiwa ni yang kata-kata Habil kepada Qabil ni sebelum dibunuh lagi. Sebelum dibunuh lagi dia beritahu dah, kalaulah Qabil nak bunuh dia takkan melawan. Takkan melawan. Baik, kena dia nasihat lagi. Tengok Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin. Okey. Ini kata apa? Habil. Dia nasihat saudara dia Qabil tadi. Katanya, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika. Sesungguhnya aku ingin supaya kamu kembali mana akhirat dia dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri.
Tu kata Habil dia tak nak bertanggung jawab atas sedekah yang tadi. Nampak? Biarlah. Biarlah apa? Dah kau buat dosa. Dosa apa? Kerana bunuh aku ini dan dosa yang telah kau buat. Sebab apa? Engkar Allah dan juga bapak dia kan. Perintah Nabi Adam. Fatakuna min ashabin nar. Maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Apa dah? Habil dah nasihat dah. Dia tak kata jangan dah. Dia bagi kita tahu. Istilah apa? Kalau dia bunuh Habil, dia akan buat semua dosa-dosa tadi dengan sebab perbuatan tadi. Akhirat nanti tak? Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Masuk neraka tak? Baik. Wa dzalika jazaa'udz zalimin, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang yang zalim. Subhanallah. Nampak tak? Sempat lagi apa? Habil dia nasihatkan saudaranya tadi. Begitulah juga kita, nampak tak? Kalau orang nak bergaduh dengan kita, cepat-cepatlah kita nasihatkan dia. Janganlah kita pula yang duk orang curah minyak kita nak bakar api. Cepatlah istilahnya. Tu. Sebab itulah Nabi SAW sarankan tak? Kalau puasa, orang nak kata apa kita supaya kita satu mungkin kita nak beritahu orang tu tak? Inni shaimun. Saya ni puasa. Saya tak nak bergaduh. Subhanallah. Okey. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Imam Mujahid, Ad-Dahhak, Qatadah dan Imam Sudi, sebab ayat ni kata Habil kepada Qabil lah, sesungguhnya aku ingin supaya kamu kembali dengan buat dosaku dan dosa kamu sendiri. Maksud dia dosa kerana membunuhku. Tahu dosa dosa kerana membunuhku dan dosa yang telah engkau lakukan sebelumnya. Sebelumnya itu apa? Tidak taat kepada kepada bapa yang tadi. Baik, itu dalam tafsiran mereka. Jadi itu nasihat. Inilah yang kita kena ambil apa? Kalau saudara-saudara kita buat benda yang tak elok sebagainya, maka nasihatlah dia. Dia. Janganlah kita terus apa? Kadang-kadang kita ni cepat apa? Menghentam dengan perkataan ke atau kadang-kadang dengan perbuatan. Jadi tak elok. Sebab tu cara yang Islam mengajar, cara yang Nabi SAW mengajar, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tapi zaman sekarang ni kejahatan nak dibalas dua kejahatan. Itu jadilah. Faham tak saya maksudkan tak? Bila orang buat jahat, orang yang nak balas, dia nak balas dua kali ganda. Allahu Akbar. Sebab tu dia pesan kepada saudara dia tadi supaya jangan menyesal. Dzalika jazaa'udz zalimin. Yang demikian itu. Demikian apa? Balasan neraka itulah. Pembalasan bagi orang yang zalim kerana engkar perintah Allah, tidak taat apa dia buat oleh Rasul. Ketika itu Nabi Adam lah Rasul mereka. Okey. Jadi apa? Tak dengar juga. Qabil ni buat dak juga. Sebab apa? Tu hasad dengki dia lebih tinggi lagi. Tengok apa jadi? Tu. Ni dia tak ada tafsir panjang, hanya cerita ya. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Dah nasihat oleh Habil. Apa dia buat? Dia tak dengar dah. Fatawa'at lahu nafsuhu. Nampak tu? Maka hawa nafsu Qabil. Maksud dia tu tawa'at ni dia ikut. Dia akur dengan kehendak nafsu dia tadi. Apa jadi? Qatla akhihi. Tu dengan dia menganggap mudah bunuh saudara dia. Aku bunuh habislah. Apa aku nak dapat? Allahu Akbar. Faqatalahu. Lalu dia bunuhnya. Allahu Akbar. Ikut nafsu dia bunuh terus. Dia bunuh terus. Baik. Di sinilah Allah nak ceritakan apa? Sifat yang ada pada Qabil ini seolah macam diwarisi oleh Yahudi. Sebab nak kaitkan ayat dulu kan. Sebab cerita punya Yahudi kan, dikaitkan Yahudi ikut nafsu. Macam mana? Mereka tak boleh terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita lihat, kalau lihat salur galur, kita kata memang kata semua tu semua asal daripada Nabi Adam kan? Kita semua hampas kan? Okey. Mereka yang terdekat. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim, kan saya kata anak dia, hak sebelah Mekah ni, Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail, maka keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Okey, seorang lagi anak Nabi Ibrahim namanya Ishaq. Daripada Ishaq keluarnya Nabi Yaqub. Daripada Yaqub ni nampak tak keluarnya daripada bangsa Yahudi. Nampak tak selalu galur semua bercantum tak? Semua daripada Nabi Ibrahim mereka. Jadi seolah macam ni lah. Macam Qabil Habil lah. Walaupun tadi kita nampak jauh kan. Nampak jauh. Tapi itulah penyanyi dia. Sebab apa? Mengikut nafsu. Yang dia menganggap apa yang dia buat tu baik. Oh, itu orang Yahudi dia anggap apa yang dia buat tu baik. Dia nak menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia menipu juga puak-puak dia, puak-puak Arab pun dia menipu. Dia menipu. Kalau kat puak Arab dia kata kamu ni beramal dengan agama nenek moyang kamu tu lebih baik daripada ikut Muhammad. Daripada puak dia pula kata jangan ikut Muhammad. Sebab Muhammad tu bangsa lain. Allahu Akbar. Dia menganggap baik dan mendorong untuknya bunuh saudara. Jadi hinggalah dia sanggup bunuh dia. Faqatalahu. Lalu dia membunuhnya. Padahal dia telah mendapat nasihat dia. Dia telah dinasihat oleh saudaranya supaya jangan lakukan. Kata Ibn Jarir, dia menceritakan ketika dia hendak membunuh saudaranya, tu cara dia bunuh. Dia ini cerita daripada Ibn Jarir lah. Dalam kitab tafsir Ibn Jarir ketika dia nak membunuhnya tu, dia telah ikat leher. Cekik. Cekik leher pada Habil tadi. Lalu iblis menangkap iblis masa tu kan iblis dah ada iblis tu. Walaupun iblis dia tak berjaya lagi, tak berjaya kita pun nak 100% lagi sebab berjaya iblisnya pada zaman Nabi Nuh. Berjaya orang tu pun menghasut manusia. Okey. Sebab cerita ni cerita awal zaman Nabi Adam lah. Iblis menangkap binatang dan meletakkan kepalanya di atas batu. Iblis tunjuk. Iblis tunjuk tak? Sebab tadi dia macam nak cekik tu je. Kemudian dia mengambil batu. Iblis ambil batu tak? Lalu mengetuknya pada kepalanya hingga mati. Iblis tunjuk. Iblis dia jadi apa? Jadi idola kepada Qabil. Dia ketuk binatang tadi sampai mati dia. Baik, maka Qabil melihat keadaan itu. Tu. Lalu dia pun lakukan seperti mana yang dilakukan oleh iblis tadi terhadap Habil. Baiklah, ini diceritakan oleh Ibn Jarir dan juga yang hampir sama diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim. Maksud dia nak bunuh tu dia tak tahu nak bunuh dengan apa. Tapi iblis yang jadi sampel contoh. Allahu Akbar. Okey, ini menurut daripada Abdullah bin Wahbin, dicerita daripada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam daripada bapaknya Aslam. Dia mengatakan dia memegang kepalanya untuk membunuhnya. Lalu membaringkannya dan mula memegang kepalanya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana nak bunuhnya. Dah pegang kepala dah tapi tak tahu nak bunuhnya. Maka datanglah iblis. Iblis seraya berkata, adakah engkau mahu membunuhnya? Dia menjawab, ya. Kau berjawab, ya. Jadi iblis pun katalah, baik, kalau tadi sampel, kalau ni riwayat yang mengatakan iblis hanya beritahu je. Ambillah batu besar ini, lalu lemparkanlah pada kepalanya. Macam kita ketuk kepalanya lah. Lalu dia pun mengambil, lalu melemparkan kepada kepalanya hinggalah pecah kepalanya. Kepala Habil pecah tadi. Kemudian iblis segera pergi kepada Hawa. Cerita dia pergi Hawa dah. Baik Israel mengatakan, hai Hawa, Qabil telah membunuh Habil. Qabil telah membunuh Habil. Maka kata Hawa, celakalah kamu. Adakah itu satu pembunuhan? Baik, iblis mengatakan, anak dia mati lah ke? Dia tak tahu. Maka iblis jawab apa? Dia tidak makan, tidak minum dan tidak bergerak. Saya cerita dah. Sebab masa tu tak ada lagi yang orang mati. Tak ada orang mati lagi tu. Jadi iblis kata kepada Hawa, kalau mu nak tengok nak, dia tak makan, tak minum, tak bergerak dah. Jadi Hawa pun faham tak? Itu kematian. Kematian. Sebab sebelum tak ada kematian kan? Baik, iblis pun jawab, ya, itu kematian. Itulah mati. Allah. Baik ya. Jadi setelah Hawa tahu dia, maka Hawa pun menangis. Hawa menangis, terisak-isak. Kita panggil teresak-isak apa?
anak dia dah, semua dia sayang belaka anak dia kan, mati dia. Hingga Nabi Adam, nampak? Nabi Adam datang menemuinya ketika lagi dia masih lagi menangis teresak-esak tadi. Lalu Nabi Adam bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Hawa tak jawab. Hawa tak jawab dah. Nabi Adam ulang sampai 2 kali. Tak jawab lagi. Tak jawab lagi dah. Sampai kali ketiga kata Nabi Adam, "Kamu dan anak-anak perempuan yang menanggung akibat tangisan ni." Ya. Kamu anak perempuan kamu, sebab hak lain tu ada lagi anak perempuan lain bila tahu kata saudara mereka mati nangis belaka. Nangis belaka dia. Sedangkan aku dan anak laki-lakiku dia tak berlepas diri darinya. Tu cerita oleh Ibnu Abi Hatim lah riwayat dia. Baik, ini kita ambil kalau istinbat ni, maknanya ada juga dalam apa dia hadis daripada hadis daripada kitab Abu Daud. Tu al-mayyitu yu'adzabu bi buka'il hayy. Mayat disiksa kerana tangisan orang hidup. Kerana tangisan orang hidup tu. Itu yang tadi nampak tak? Jadi apa kata Nabi Adam kepada Hawa tak? Orang yang menangis menyebabkan apa? Tu mayat akan disiksa tadi. Tadi dia kata Nabi Adam kata, kami hak lelaki tak menangis, yang perempuan menangis. Itulah seperti yang Nabi SAW ceritakan. Jangan bukan tak boleh menangis keluar air mata kalau orang meninggal, faham tak? Cuma tak boleh jadi perangai jahiliah, beraung, merintih. Tu tak boleh. Kalau menangis itu fitrah manusia. Fitrah tak berdosa. Walaupun contohnya kalau pergi ke kubur tu tak dapat tahan mengalirkan air mata, tak apa saya kata, tak berdosa. Yang berdosanya buat amalan jahiliah tu duk menangis, merintih, itu perkara yang dilarang dalam Islam. Baik, kemudian apa jadi? Fa asbaha minal khasirin. Ini jadi dah. Maka jadilah ia seorang di antara orang yang rugi. Lepas tu baru dia menyesal. Lepas tu menyesal. Siapa menyesal? Qabil menyesal. Sebab apa? Di dunia lagi dia menyesal. Sebab apa? Dia telah bunuh saudara dia sendiri. Dan di akhirat nanti akan menyesal lagi. Sebab dia akan menjadi penghuni neraka nanti. Allahu Akbar. Jadi kerugian apa yang lebih besar pada ni? Baik, sebab tu Imam Ahmad diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tuqtalu nafsun dhulman illa kana 'ala bani Adam al-awwali kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla." Allahu Akbar. Nabi kata apa? Tidaklah satu jiwa dibunuh secara zalim, manakala ada yang dibunuh secara zalim tak? Melainkan anak Adam yang pertama. Anak Adam pertama apa? Qabil menanggung darahnya. Dia lah orang pertama sekali. Kerana dialah orang yang pertama merintis pembunuhan. Dia orang pertama sekali buat pembunuhan. Siapa? Qabil. Jadi perbuatan orang lain kalau bunuh, maka disandarkan pada Qabil. Sebab Qabil seolah macam mengajar bunuh. Allahu Akbar. Baik. Tu hadis yang kita lihat ni ada juga dikeluarkan oleh Abu Daud tadi. Baik, daripada Ibnu Jarir pula diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia mengatakan manusia yang paling sengsara adalah putera Adam yang telah bunuh saudaranya. Iaitu apa? Qabil tadi. Tidaklah darah ditumpahkan di muka bumi sejak ia membunuh saudaranya hingga hari kiamat, melainkan dia mendapat keburukan darinya. Sebab dia yang buat sunnah. Dia yang mulakan. Sebab dia orang pertama yang telah merintis pembunuhan. Itu jadi kesalahan pada disanakan kesalahan pada Qabil tadi. Jadi itulah apa yang jadi tadi kalau kita lihat tu fa asbaha minal khasirin. Kerana itu jadilah dia seorang di antara yang seorang yang rugi. Malahan nanti ada lagi ayat yang akan datang nanti bukan rugi saja, menyesal. Baru menyesal. Tapi insya-Allah kita sekarang itu dahulu. Cerita dia insya-Allah. Bunuh tu bunuh dah. Nanti apa yang berlaku seterusnya insya-Allah kita lihat pada slot yang akan datang. Barulah kita ada pegantung sikit. Depan kena marilah. Okey jadi insya-Allah mudah-mudahan apa kita dengar ni bukan nak jadi panduan kepada kita, bukan nak ikut. Bukan nak ikut Qabil, tapi ikut macam Habil. Ikut macam Habil lah.
ikhlas, takwa. Nampak tu yang kita ambil tu. Cerita-cerita kita seorang cerita simple saja. Tapi istinbat dari situ yang kita kena ambil. Jangan jadi Qabil. Dia Qabil apa? Nah, sebab apa dia? Sebab Habil tak buat salah pun kepada dia. Tak lakukan satu dosa pun kepada dia. Yang macam mana tadi? Ikut nafsu. Nampak tak? Ikut nafsu. Bila ikut nafsu, nampak tak? Syaitan mudah. Sekarang kita tak nampak syaitan. Kita tak nampak syaitan tak? Tapi syaitan mudah mengganggu. Cuma syaitan ni, hak zaman sekarang ni ada dua. Ada dua, kena faham tak tu? Dan surah Nas, minal jinnati wan nas. Daripada jin, hak tu kita tak nampak, dia duduk bisik pada kita. Nas, manusia. Tengok manusia macam mana? Tengok tu, orang jahat, dia ajar kawan dia macam mana buat jahat. Itulah dah. Jadi insyaAllah kita sekarang itu dahulu. Dan dapat pencerahan untuk jadikan panduan yang timbal pengajaran bagi kita dan dapat tawarkan kepada yang tiada sini. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sekiranya para jemaah ada sebarang pertanyaan. Terpaksa kita sebabkannya subuh makin lewat. Subuh makin lewat. Itu pun dah panjang dah tu Allah Allah. Ada sebarang soalan? Ada? Allah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ar-Rahim ya Masakin. Allahumma naskal khairan ma saraka ibadaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sana'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah. Waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan fi sirat wa adkhilna al-jannata kal fasih bi rahmatir rahmin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم.